Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin khas edisi tengah hari 4 Februari 2021 bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, projek pembinaan padang futsal Kampung Sungai Batu yang sedang dilaksanakan telah mencapai 80% siap dan dijangka dapat digunakan dalam tempoh 1 bulan akan datang. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek tersebut berjalan dengan lancar dan sempurna. Dan pada hari ini kita melihat projek ini telah pun menjangkau hampir 75%-80%. Hanya menunggu dataran yang disiap dan seterusnya dicat dan insyaAllah akan dapat dipakai dalam tempoh sebulan yang akan datang seandainya keadaan mengizinkan. Ditemui selepas melawat projek bina baru Padang Futsal Kampung Sungai Batu dan naik taraf Padang Futsal Kampung Buntal pada Rabu, beliau berkata dengan penambahan 2 padang tersebut menjadikan terdapat 16 gelanggang futsal keseluruhannya di Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai untuk manfaat masyarakat khususnya golongan belia. Adun Pantai Damai itu menambah kos pembinaan padang futsal di Kampung Sungai Batu bernilai RM150,000 dengan struktur pembinaan yang berbeza daripada sebelumnya. Sebenarnya saya dimaklumkan oleh pihak JKR bahawa mulai tahun 2021 ini jaring ataupun pagar sekeliling gelanggang futsal ini akan menggunakan galvanized fencing iaitu yang lebih tahan. Seterusnya dilengkapi dengan lampu limpah LED lighting, LED spotlight yang lebih terang dan boleh digunakan untuk permainan waktu siang dan waktu malam. Jadi untuk gelanggang ini berjumlah RM150,000. Ujarnya lagi, projek naik taraf Padang Futsal Kampung Buntal melibatkan kos sebanyak RM100,000. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu sebanyak 274 projek transformasi luar bandar RTP Dun Pantai Damai telah dan sedang dilaksanakan. Katanya kesemua projek ini merangkumi pelbagai bentuk dan jenis kemudahan yang diperlukan masyarakat seperti prasarana sukan, dewan masyarakat, jalan raya, sistem peparitan, rumah ibadat seperti surau dan chapel, pusat ekonomi wanita, jeti, pangkalan pontun dan sebagainya. Sehingga kini pada tahun 2015 hingga 2018 yang telah pun siap sepenuhnya ialah sebanyak 170 projek. Dan yang masih dalam pelaksanaan kini, sehingga kini masih ada 29 projek yang sedang dilaksanakan di 43 buah kampung dan taman perumahan yang terdapat di kawasan Pantai Damai. Selanjutnya, penduduk Kampung Krian bakal memiliki kemudahan balai raya yang baharu apabila projek menaik taraf bangunan tersebut dijangka siap pada Julai tahun ini. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagahwi In berkata, projek berkenaan adalah di bawah projek RTP bagi tahun 2020 dengan nilai sebanyak RM100,000. Semasa majlis serah tapak projek menaik taraf Balai Raya Kampung Krian Pedawan pada Rabu, Adun Tarat itu berharap projek berkenaan berjalan lancar. Sementara itu, dalam majlis berasingan, beliau juga telah melakukan penyerahan projek pemasangan jubin lantai di Balai Raya Kampung Mundai. Jelasnya projek RTP sebanyak RM50,000 itu dijangka siap pada Mei tahun ini. Manakala di Meradong, penerima geran projek kecil luar bandar MRP diingatkan agar bijak memanfaatkan sumbangan itu ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan. Menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing, pemberian geran MRP masih diteruskan sebagai usaha Kerajaan Sarawak memberi sokongan kepada program dan aktiviti penerima khususnya pertubuhan bukan kerajaan NGO. Bercakap semasa menyerahkan geran MRP di Pusat Khidmat Dun Meradong pada Rabu, beliau mengingatkan penerima mengelakkan untuk menganjurkan aktiviti melibatkan orang ramai dan sentiasa mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan semasa tempoh PKPB. Pada majlis tersebut, Datuk Ding telah menyampaikan geran sebanyak RM10,680 kepada Persatuan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta pihak sekolah di daerah Meradong. Berikut pula di Lingga, seramai 14 orang ketua kaum dari kawasan Dun itu menerima watikah pelantikan mereka pada Rabu. Adun Lingga Simoy Peri berkata pelantikan ketua kaum itu melibatkan seramai 11 orang tuai rumah, 2 orang ketua kampung dan seorang kapitan. Berucap ringkas dalam majlis penyampaian watikah pelantikan ketua kaum bagi kawasan Dun Lingga, beliau berharap semua ketua kaum proaktif dalam memajukan kampung serta rumah panjang masing-masing. Sementara itu, beliau menyeru semua ketua kaum agar menasihati anak buah masing-masing supaya kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19.
Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.